الذي لا إله إلا هو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو إلى غرس نبينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وخصوصا إلى من كان الفاتحة. Muka surat 99 dan adalah soal di situ orang. Betul. Dan adalah soal itu kemudian daripada tanamnya pada ketika berpaling manusia. Ini bahasa kitab ni. Berpaling manusia ni bukan makna kata bila manusia tu duduk atas pokok paling tidak. Makna kata yang duduk di atas pokok tu tinggal pokok lah. Ni kita paling tadi tu paling kiri ke paling kanan. Ni berpaling sini makna kata bunuh daripada pokok. Ya. Dewi. Okey, tadi yang kita baca okey. Ya, ini. Tanamnya pada ketika berpaling manusia dan tersebut di dalam hadis bahawa mendengar oleh mayat akan suara gertakan kaum. Jadi kita berjalan atas kubur tu mayat dia dengar. Kaum orang yang berjalan pada sisi kubur itu, maka dikembalikan Allah akan roh mayat itu kepada sekalian badannya seperti barang yang telah menjalankan kepadanya oleh jumhur, iaitu yang zahir pada beberapa hadis. Jadi zahir hadis, jadi muafakat ulama mengatakan apabila kita orang baca talqin, roh ni kembali penuh macam mana kita duduk di dunia ni juga. Jadi kita hidup. Dan kata Syekh Ibn Hajar, dikembalikan roh itu kepada setengah badannya yang sebelah atas. Yang ni pun munasabah. Yang kata munasabah, apabila Allah Ta'ala cipta lembaga Adam selama 40 tahun kan, duduk situ dah 40 tahun ni. Bayangkan kalau kita tanam durian pun pasal pokok tinggi tak sangat 40 tahun kan. Jadi dia tumbuh macam-macam. Jadi masa Allah Ta'ala pantang malaikat-malaikat bentuk lembaga Adam ni, jadi iblis ni main melawat. Dia masuk duduk dalam tu, masuk dalam kita kata lembaga Adam ni, masuk pergi duduk jentik-jentik. Tu sampai gelar ni pun dia duduk masuk situ. Bila kita lalai daripada mengingati Allah, mana kita boleh kat dia. Tu nama dia. Itu yang dikatakan la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Janganlah lalai kamu daripada mengingati Allah. Bila kita lalai, boleh dekat syaitan. Jadi
Lepas 40 tahun ditiup roh. Bila tiup roh sampai sekarang badan ni, Nabi Adam bangun. Itu yang kita ni, yang ni jadi gopah-gopah ni, kalang kabut ni. Roh masuk tak ada habis. Sampai ke kaki, kita ada gadut-gadut nak bangkit. Ni munasabah juga. Gadut nak bangkit. Jadi tergesa-gesa. Sebab itulah, bila naik di atas dunia, bila Tuhan kata wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, beri ingat olehmu, sungguhnya memberi ingat itu manfaat bagi orang yang beriman. Mana kata supaya sifat kita tu jangan jadi tergesa-gesa. Jadi peringat ni makna kata kita kena tuntut ilmu. Utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mana kata untuk nak menenangkan hati kita, jiwa kita. Wazakir. Jadi pasal apa tenang? Sebab Allah Ta'ala dia jadikan 7 petala langit, 7 petala bumi dengan sebab ketenangan. Dia kata at-ta'anni minar rahman wal ajalatu minas syaitan. Berlama-lamatan daripada Tuhan yang bernama Rahman dan bergopoh-gopoh adalah daripada syaitan. Oleh kerana syaitan ni masuk untuk melawat dalam berbagai adab, akhirnya dia pun ikut jadi perangai syaitan. Sebab itulah mudah terpengaruh, mudah tergoda dengan tipu daya syaitan. Maka hanyalah itu stop dia macam tu. Tetapi dan jika kembali roh baginya sekalipun tiada ternafi itlaq nama mayat. Kalau roh masuk habis semua daripada ujung kaki sampai kepala pun, nama mayat dah, dia tak boleh ubah apa. Manusia yang hidup dah, dia tetap dengan nama mayat. Atasnya kerana hidupnya pada ketika itu tiada hidup yang sempurna, tetapi pekerjaan yang mutawasit. Mutawasit ni makna kita menengahi antara hidup dan mati. Antara mati dan hidup, seperti tawasud tidur antara keduanya. Jadi tawasud tidur ni pertengahan antara hidup dan mati. Sebab tu bila kita jaga daripada tidur, yang Nabi ajak kita ni, so baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu pasal apa? Masa kita duduk dalam tidur tu, dia bagi hidup mutawasit. Ada orang yang mati tengah lena, dia pergi terus. Kita tak tahulah dia mati terus. Kita tapi ada yang tengah tu semut main dua melata dah, baru sedap. Kata roh ni dah arwah dah. Dan dikembalikan kepadanya daripada panca indera dan akal dan ilmu, barang yang terhenti atasnya faham khitab. Faham khitab ni mana kata hadap cakapan. Baca-baca tak terkejut. Ma rabbuka, itu dia bagi khitab. Siapa Tuhan kamu? Kamu tu dinamakan khitab. Wa man nabiyuka, wa ma imamuka, wa ma qiblatuka. Itulah atas faham khitab. Jadi bila khitab ni soalan daripada Munkar dan Nakir, dan dapat sertanya mengembalikan jawab hingga ditanya akan dia, hingga dapat jawab. Tapi tentang jawapan ni banyak macam-macam. Kadang-kadang bagi orang yang amal soleh ni, dia orang kata amal soleh dia itulah sebagai peguam. Tidak kita ni tidur relaxnya. Peguam ni amal ibadat kita. Kalau amal ibadat kita yang soleh, itulah peguam dia. Tak payah dah. Tapi yang ujung ni ada, bila kita ditalkinkan mayat, baik datang dua malaikat. Dia kata ni kita tak payah ada soalan, dia gaji lah tak sah. Apa nama tu imam, baru dia baca talkin ke dia ajak dah, tak payah duduk tanya lagi. Lega. Kalau kita duduk tang ni, lega. Kalau tak duduk tang ni, semua kena tu. Wallahu a'lam.
Dan ahwal segala orang yang ditanya itu kesalahan. Maka setengah daripada mereka orang yang ditanya akan dia oleh dua malaikat itu tiap-tiap daripada keduanya kerana bersengatan atasnya. Tanya tu makna kasar lah. Bersengatan ni tanya kasar lah. Cengih dah senang kita cakap. Payah nak cakap nak terjemah bahasa Melayu. Dan setengah mereka ditanya akan dia oleh salah seorang daripada keduanya kerana tahqiq. Tahqiq ni makna ringan sikit, tak berat. Dia main tanya macam kita tanya cucu kita lah kan. Cucu kita kalau cakap lari. Kalau tanya elok-elok lagi dia naik kepala tu lah. Dan adalah salah seorang daripada keduanya di bawah kakinya, di ujung kaki. Dan seorang lagi pada kepalanya. Dan ditanyakan satu kali dua. Dan pada hadis Asma bahawa ditanya akan dia 3 kali. Asma ni apa nama? Anak Sayyidina Abu Bakar yang meriwayatkan hadis ni. 3 kali, 2 daripada jalan. Bahawasanya orang mukmin diulang-ulang tanya hingga 7 hari. Hingga 7 hari. Kita orang yang beriman ni Allah Ta'ala ni malaikat tanya sampai 7 hari. Dan segala kafir diulang-ulangkan tanya hingga 40 hari. Dan bertanya keduanya akan tiap-tiap seorang dengan luruh atas qaul yang sahih. Atas luruh bahasa, atas qaul yang sahih. Khilaf bagi orang yang berkata dengan bahasa Syriani. Ini hak khilaf ni hak bahasa Syriani lah. Kalau kita ni tengok ayat bahan-bahan tu, mana kata kalau kita talqin dengan bahasa Arab, mana kata mayat tu fahamlah dengan bahasa Arab. Masa tu kalau kita duduk di dunia ni tak pernah cakap Arab pun boleh cakap Arab. Jadi jawapan soal muka nakir tu dengan bahasa Arab. Wallahu a'lam. Ini kita dengar dari syaitan. Bila kita masuk sendiri kita tahu dia nak tanya macam mana. Dan ditanya mayat. Dan jikalau bercerai-cerai segala anggota sekalipun, jikalau mayat itu di dalam perut binatang sekalipun, disoal muka nakir juga. Kerana tidak jauh bahawa Allah Ta'ala mengembalikan bagi rohnya pada segala anggotanya yang ada dahulunya. Wallahu a'lam lah. Ini kita baca, kita beriman. Kita nak proses, nak selidik, tak payah. Cukup dengan ulama cakap macam tu dia. Tak payah ada proses panjang-panjang. Saat ni lagu cerita surah Al-Baqarah. Jadi hak seekor lembu, hak harga 3,000 sampai jadi berpuluh-puluh ribu. Itu pasal apa? Pasal suka soal. Bila soal jadi susah. Dan apabila mati beberapa jemaah di dalam satu waktu pada beberapa negeri yang berjauh-jauhan, ditanya sekaliannya dalam satu waktu itu 2. Jadi kalau kita tengok dalam kitab Kashful Ghaibiyah, dunia ni kalau dengan malaikat maut ibarat macam makanan duduk di dalam dalam kita duduk beredar. Hak mana yang kita nak jemput. Kalau tengok macam tu dia tak payah buka kan. Ini kerja Allah Ta'ala. Kalau kita tengok dalam Kashful Ghaibiyah macam tu lah dia jemput. Jadi mana kata dalam satu waktu itu 2, mana hak mana dia nak jemput dia jemput. Dan berkata Al-Qurtubi telah bersalah-salahan beberapa hadis pada kipian soal dan jawab. Maka setengah daripada mereka orang yang ditanya daripada setengah i'tiqadnya. Ini kita mengaji dalam masalah apa i'tiqad ni. Jadi i'tiqad kita tu ma rabbuka, siapa Tuhan kamu. Kita nak kata Tuhan kita pun Tuhan kita yang macam mana. Kita nak baca lah. Daripada wujud, qidam, baqa, mukha, dapat tu. Itu tentang i'tiqad kita tu. Dan setengah mereka itu orang ditanya dengan sekaliannya. Dan ditanya daripada syahadah.
Syahadah ni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tanya syahadah ni pasal apa? Orang ni bila dah masuk Islam ni dah terakhir dah. Contohlah umur 60 tahun dah baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu hidup setahun mati. Dan tanya tentang syahadah dia sajalah. Tak tanya etiqad macam kita ni. Sebab apa? Etiqad yang macam kita ini terkandung di dalam syahadah ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ditanya daripada iman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syahadah tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita baca dalam kitab apa? Bila nak sebut kitab menjadi lupa kan? Jadi dia sebut asyhadu an la ilaha illallah, aku menyaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi itu makna kalimah. Makna maksud keterangan dalam kitab tu Allah dua Tuhan. Makna orang lain tak layak jadi Tuhan. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad ni ialah satu utusan daripada utusan-utusan Allah. Jadi pasal apa sebut satu utusan? Sebab hak yang 24 Rasul lagi itu pun utusan Allah juga. Sebab itulah makna dia satu utusan daripada utusan Allah. Itu makna maksud. Dan pekerjaan tauhid. Tauhid ni mengesahkan Tuhan. Kita tidak syirik. Maka menjawab ia dengan barang yang muafakat dengan yang mati atas ia atasnya daripada iman. Ini tentang masalah dia jawab ni berbetulan dengan orang yang mati di dalam iman. Di kita sambil kita mengaji, sambillah kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Sebenarnya doa-doa yang kita nak mati akhirat yang baik ni bukanlah doa tu saja, yang lain-lain lagi pun ada. Yang lain-lain lagi pun ada. Atasnya daripada iman dan kafir atau syak. Kafir ni tak percaya tu pun. Syak ni percaya setengah, tak percaya setengah. Ini masuk dalam, tidak masuk dalam yakin. Bila tak masuk dalam yakin, iman dia tidak sah. Kita faham itu sudah. Zon pun iman dia tidak sah. Waham pun tidak sah. Yang sah iman dia tu yakin. Pasal apa? Bila orang-orang kafir dicampak di dalam neraka, dia merayu kepada Tuhan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana, wahai Tuhan kami, doa di dunia harap tak bagi Tuhan pun. Rabbana absarna, kami dah nampak, wa sami'na, kami dah dengar. Doa di dunia tak dengar bang pun dengar tapi buat tak dengar. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalilah kami kepada dunia. Sungguhnya kami dah yakin. Itu makna yakin. Itu yakin khatimah. Tapi yakin tentu tu dia dah tak selamat dah daripada api neraka. Sama lah dengan Fir'aun. Apabila dia ngecam dalam laut, aku beriman dengan Tuhan Musa, Allah Ta'ala tak terima juga iman dia. Dan telah datang warid dengan tiada ditanya akan anbiya. Tak tanya nabi-nabi, malaikat tak tanya. Dan kata setengah tiada ditanya orang siddiqin. Orang siddiqin ni tak pernah bohong. Kita ni bohong kerja pun. Abang kata nak pergi kedai, bukan kata pergi kedai saja, di puna kata tu. Tu tentu dah bohong lah. Dan segala orang yang mati syahid
lepas daripada soal mungkar nakir. Syahid yang mu'rikah ya Ustaz. Mu'rikah ni apa makna? Syahid mati perang. Syahid. Mu'rikah ni syahid yang mati perang. Ni. Dan orang yang murabitin, yakni orang yang menunggu pada tempat yang ditakuti. Seperti tempat antara muslimin dengan harbiyin. Ada ni. Antara orang muslimin dengan harbiyin. Kalau zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, kita kata Allah ni bagi apa? Gad kan? Dulu pun Nabi pakai gad juga. Tapi gad tu satu pos tu 2 orang. Seorang situ, seorang bangkit jaga. Lepas tu bangkit kawan yang terakhir tu jaga, dia duduk semayang. Tengah semayang ni dia kena anak panah. Dia cabut anak panah. Boleh semayang ni. Kalau tak silap saya 3 anak panah. Kawan yang tidur tepi dia dalam tak sedap pun. Dia kata awak tak gerak. Dia tak mau gerak. Tu makna kata dia sanggup syahid seorang-seorang. Kalau dia gerak tu jadi payah lah kan. Biar dia seorang-seorang. Tu dia jadi apa? Jaga pos kawalan. Dan orang yang lazim membaca tabarakallazi biyadihil mulk pada tiap-tiap malam. Ini kelebihannya. Untuk lepas daripada soal bukan nakir, kita bacalah tabarakallazi tiap-tiap malam. Dan pada ketika sampai khabar bagi mereka, sama ada membacakan dia pada ketika nak tidur atau dahulu daripadanya. Jadi kita dah tahu dah orang kata baca tabar ni beramal dia lepas daripada siksa kubur. Kita dengar-dengar tu kita buat amal terus. Masa tu lepas daripada muka nakir. Tapi bila orang habaq kita buat tak tahu setahun 2 tahun lepas tu baru teringat dah baca yang tu Allah malam. Serah kat Tuhan. Seperti demikian itu juga surah Sajadah. Jadi surah Sajadah ni pun kalau kita amal tiap-tiap malam lepas juga daripada soal mungkar nakir. Tu surah Sajadah tu. Kita nak baca tiap-tiap pagi Jumaat. Dan demikian lagi orang yang membaca qul huwallahu ahad di dalam sakit matinya. Kita dah bila sakit ni, kita tak gaduh dengan nak ubat sangat. Tak gaduh nak hospital nak apa. Kita duk baca buat amal, baca qul huwallahu aja kan. Baca-baca kita mati. Ataupun lepas juga daripada soal mungkar nakir. Ataupun Allah yang paling senang. Pasal kita ni senang jadi tak payah lah. Tak payah buat, senang. Macam dengan mayang tak payah. Dan orang yang mati sakit perut, dan orang yang mati kena penyakit taun, dan orang yang mati dengan lain-lainnya di dalam zaman taun. Jadi kita katalah negara kita ni diserang oleh taun, tapi kita tak mati dengan penyakit taun. Contoh dia, kita pasal apa sakit kanser ke, lain daripada sakit taun. Jadi itu masuk juga terlepas daripada soal mungkar nakir. Walaupun kita sakit-sakit kepala saja, pasir-pasir inna lillahi contoh dia. Itu masuk orang yang lepas juga daripada siksa kubur. Padahal sabar ia lagi mengira-ngira akan pahala. Tak mongo awak sakit sangat ni, tak mongo dah senang. Payahlah tak mongo kan. Dan orang yang mati malam Jumaat atau harinya, lepas juga daripada siksa kubur orang yang mati malam Jumaat atau harinya. Dan lain daripada yang sebut itu ada lagi yang tidak dinyatakan. Inilah pada mukallaf atau orang yang tiada mukallaf, seperti mati di dalam kanak-kanak, masa kanak-kanak,
atau mati di dalam gila. Ni semuanya lepas daripada soal bukan nakir. Pada waktu awal gila itu di dalam masa kanak-kanak, kekal gilanya hingga mati. Ni lepas soal bukan nakir. Sebab tak ada taklif syarak bagi dia. Maka tidak ditanya keduanya itu. Dan setengah daripada ditalkinkan mayat yang mukallaf, maka sahaja telah datang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa orang yang mati apabila ditalkin akan dia, maka berkata salah seorang daripada mayat-mayat. Ini warid daripada Nabi, cerita daripada Nabi. Daripada dua malaikat itu akan taulanya, bukan nakirlah ni. Keluarlah kamu daripada mayat ini, maka apa kita kerjakan dengan seorang laki-laki yang telah diajar akan dia? Alhamdulillah. Akan hujahnya, maka sekurang-kurangnya talqin itu seperti dikatakan, ya Abdullah ibna amatillah, uzkuril ahdil ladzi kharajta alaihi minad dunya wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa annal mauta haqqun wa annal jannata haqqun wa annar haqqun. Ini dia ketiga sikit, tambahlah sikit lagi. Dia bukan annar haqqun saja. Wa annan nar haqqun wa annal qabra haqqun wa anna su'ala munkarin wa nakirin bihi haqqun wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur wa annaka raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'mini ikhwana. Ini sekurang-kurang talqin. Dan sunat duduk orang yang mentalqin itu pada pihak kepala mayat serta berhadap pada muka mayat dan membelakang akan kiblat sama ada mayat laki-laki ataupun perempuan. Dan wajib kita percaya, ini masuk dalam iman belakang. Wajib kita percaya akan azab kubur dan yang kena azab itu badan dan ruh sekaliannya. Dengan ittifaq ahli haq, itulah yang muktamad. Jadi ruh dan jasad ni kena azab. Dan adalah azab itu bagi kafir dan munafik, dan bagi orang yang derhaka daripada segala mukmin. Dan kekal azab itu atas kafir dan munafik, dan putus ia daripada setengah orang yang derhaka daripada orang mukmin. Jadi orang mukmin ni kalau dia kena azab pun sekat jalan saja. Iaitu orang yang ringan dosa mereka itu daripada orang yang derhaka. Maka bahawasanya diazabkan mereka dengan sekira-kira dosanya, dan terkadang diangkatkan azabnya. Ini habalan daripada mereka dengan sebab doa atau sedekah. Kita buat kenduri arwah, lepas itu sedekah, buat fidyah lepas seksa kubur. Apabila dikasatkan pahala baginya, jadi kita niat bila nak sedekah tu pahala bagi si mati. Atau lain daripada demikian itu seperti qiraah, seperti barang berkata akan dia oleh Ibnu Qayyim. Qiraah ni kita baca Fatihah lah. Hadiah Fatihah, hadiah Qulhu, hadiah 30 juzuk Al-Quran. Bermula tiada orang yang adalah ia tiada ditanya akan dia di dalam kuburnya, tiada disiksa akan dia di dalam kubur pula. Dan setengah daripada azab kubur itu barang yang diriwayat
Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata ia, aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, yusallitullahu 'alal kafiri fi qabrihi tis'atun wa tis'ina taninan tanhishuhu wa tunaddiruhu hatta taquma as-sa'ata law anna taninan nafu 'alal ardi ma ambatat khadara. Artinya mengerasi Allah Ta'ala atas kafir di dalam kubur itu akan 99 ular yang besar-besar, menggigit ia akan dia dan mengetik. Ini ketik ni. Ini bahasa Kedah pure ni. Ketik. Mengetik dia dengan pisahnya akan dia hingga hari kiamat. Jikalau bahawa satu ulat daripadanya meniup ia atas bumi ini, nescaya tiada tumbuh suatu yang hijau. Jadi atas bumi ini makna kata bisa tak bisa. Kalau dia semua tak hidup, mati habis. Dan setengah daripada azab kubur itu pula himpit kubur. Dan datang warid daripada hadis bahawa bumi itu menghimpit ia akan dia hingga berselisih tulang rusuknya, dan tiada lepas daripada oleh seorang jikalau kecil sekalipun, sama ada ia saleh atau talih. Dan talih itu lawan bagi saleh, melainkan Anbiya dan melainkan Siti Fatimah binti Asad, dan melainkan orang yang membaca surah Ikhlas di dalam sakit. Ini habuan lah. Ini ulama dah bagi tahu kita. Dan jikalau lepas seorang daripada nescaya lepas daripadanya Sa'ad bin Mu'adz yang gementar Arash Ar-Rahman kerana matinya. Ini cerita tentang Mu'adz yang gementar Arash ni. Makna kata orang yang paling istimewa sekali. Jadi kematian dia ni, bidadari ni, sambut dia masa duduk di dalam, mana turun dalam dia kubur tu, bidadari main sambut dia. Hebat tak hebat tak? Jadi sampai Nabi pun puasa malu nak tengok. Dan setengah daripada azab itu sangat picit kuburnya, sempit. Tiada bahasa picit dengan sempit. Kita bila picit jadi sempit. Dan dibukakan satu pintu daripada beberapa pintu neraka, dan masuk api ke dalam kubur itu pagi dan petang, dan lainnya daripada bagai-bagai azab. Jadi orang kata lubang, Allah Ta'ala jadikan satu lubang daripada neraka itu sampai ke kubur. Masuk ke dalam kubur. Dan datang waris daripada pula bahawa diringankan azab bagi orang yang asing, diangkatkan pada bulan Jumaat daripada bulan Ramadan. Jadi kalau orang yang buat maksiat malam Jumaat bulan Ramadan, Allah Ta'ala ringankan azab dia. Dan didatang pula waris orang yang mati malam Jumaat atau harinya, diazabkan dia 1 sa'ah 2. Sa'ah ni kalau kita bahasa kita ni second lah. Kalau sa'ah Arab ni 1 jam. Wallahu a'lam. Sa'ah bahasa Arab ni 1 jam 60 minit. Kemudian diangkatkan dia dan tiada dikembali kepadanya hingga hari kiamat. Dan demikian lagi wajib kita buat. Masuk waktu ini. Masuk waktu ini. Dah. 3 minit. Dan demikian lagi kita i'tiqad nikmat kubur, dan tiada tertentu ia dengan orang yang mukmin umat ini, dan tiada tertentu ia dengan mukallaf, dan setengah daripada nikmat itu luas kuburnya 70 hasta. Rumah kita sempit,
Kan 70 hektar tu rumah kita sempit ni. Lentangnya dan demikian lagi panjangnya sama lebih orang kata 4 sagi tepat lah. Dan setengah daripadanya pula dibukakan satu pintu pada kubur itu daripada syurga. Maka masuk nikmat syurga ke dalam kuburnya dan dipenuhkan dengan selasih. Dan dijadikan pada kubur itu satu kebun daripada beberapa kebun syurga. Dan dijadikan kandil daripadanya 6 bulan ni 6. Maka menerang bagi kuburnya itu seperti bulan purnama 14 hari Tawaful. Dan semuanya datang warid bahawa Allah Ta'ala mewahyi kepada Nabi Musa, belajar olehmu akan kebajikan dan mengajar olehmu akan manusia, bahawa aku menerangkan bagi orang yang mengajar ilmu dan orang yang belajar ilmu. Gajilah kita sampai mati. Allah Ta'ala terang kubur kita bagi orang yang mengajar dan orang yang belajar ilmu. Lepas siksa kubur, terang kubur kita. Hingga tiada liar dan takut oleh mereka bagi tempat mereka. Dan cetera daripada Umar, hadis marfu', barang siapa menerangkan di dalam segala masjidillah, yakni memasang pelita, nescaya diterangkan oleh Allah Ta'ala baginya di dalam kubur. Kita ni kalau hidup dan kalau orang nak buat masjid ni, kita pangkat lah. Kita kata kalau satu taman batu ni, biar kita keluar model, kita beli lampu ya. Contoh, kalau seorang RM10 pun tak apa lah. Dan tiap-tiap daripada ini ditanggungkan atas hakikat pada ulama. Dan lagi wajib kita percaya wallahu a'lam, kita percaya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man huwa fi ulubihi jadid, ya man huwa fi ilmihi muhit, ya man huwa fi lutfi syarif, ya man huwa fi fi'lihi, ya man huwa fi zatihi qadir, ya man huwa fi qadrihi qadir. Allahumma akhrijna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna faman nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna minkum taqabbal ya.